Rakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum wa halukunna jami'an. أيها الأخوة والأخوات في هذا الصباح السعيد نلتقي ومعنا قصيدة أحمد شوقي عن مسرحية كليوباترا أو كما سموها مسرح كليوباترا. فكليوباترا طبعا إنها شخصية تاريخية عظيمة في مصر، وأنها ملكة مصر أيام البطالمة، يعني فيما بعد أيام الفراعنة أيام البطالمة. وكما تنتمي هذه القصيدة طبعا إلى فن المسرح والشعر التمثيلي، أحد فنون الشعر التي استخدمتها المدرسة المحفظين، يعني المدرسة التي ينتمي إليها شاعرنا المرحوم أحمد شوقي الشاعر. طبعا هناك عدد من قصائد شعرية كثيرة ألفها أحمد شوقي خلال الشخصيات أو خلال الأحداث التاريخية طبعا، وبعضها وبعضها قدمت على خشبة المسرح في مصر، لا سيما مسرحية القوم أو مسرح القوم في القاهرة. ومعنا اليوم أتحدث أحيانا بالملي وأحيانا بالعربي. فقصيدة هذه التي معنا تنتمي طبعا إلى فن الشعر المسرحي. Dia di sini puisi ini sememangnya dari jenis puisi masrahi ataupun kita namakan puisi draw ataupun puisi teater. Yang mana dia dah boleh dijadikan dialog dan dilakonkan di pentas teater. Dan boleh jadi kita tertanya-tanya dari mana sebenarnya sumber ambilan ataupun Ahmad Shauqi ni cetus idea dari mana untuk mengetengahkan puisi dari jenis ini. Dia kata di sini macam yang kita lihat dalam keratan-keratan yang ada dan dalam huraian dalam buku teks pengajian pun, dia kata Ahmad Shauqi mengilhamkan dari sumber minat tarikh al-Arabi, dari sejarah bangsa Arab, dan juga yang menggambarkan awasif ummatahu al-wataniyah wal-qawmiyah muta'athiran fi dhalika bil madrasah al-klasikiyah al-faransiyah. Itu dia. Sumber ambilannya tentu sekali daripada sejarah Arab, sejarah bangsa-bangsa yang berdekatan dengan Arab, dan juga dan ini semua sebenarnya Ahmad Shauqi sendiri terpengaruh. Bima ta'athara Ahmad Shauqi fi dhalik atau fi ta'lif hadhihi al-qasidah. Taba'an sebenarnya dia muta'assiran bil madrasah al-klasikiyah, terpengaruh dengan ideologi madrasah klasik ataupun klazmi Perancis allati i'tamadat 'ala tarikh, yang madrasah ini sebenarnya ataupun ideologi ini lebih berpegang kepada bergantung ataupun bersumberkan bahan-bahan sejarah dalam mencipta ataupun mereka masrahnya. Begitu juga Ahmad Shauqi turut terpengaruh. Ta'athara Ahmad Shauqi bi madrasah Shakespeare al-Romansiyah, terpengaruh dengan ideologi William Shakespeare yang berunsur romansik ataupun romantika, di mana dia tidak terikat dengan wahadat as-salat, 3 unit ataupun 3 kesatuan, iaitulah masa, tempat dan juga tajuk ataupun topik.
di mana orang-orang klasikiyun ataupun dari madrasah klasikiyah klazemen di Perancis ni memang terikat dengan unsur-unsur ini. Namun dalam masyarakat Ahmad Syauqi dia buat ikut cara yang lebih moden berbanding dengan orang-orang yang di madrasah klasikiyah, sama ada klasikiyah Peransia ataupun madrasah romansiyah al-Injiliziyah oleh William Shakespeare. Dan dari segi topik ataupun tajuk Masrahiyah ini sebenarnya memang ambilan dia dari sejarah lama, sejarah Fatimah atau ma naqul bi annaha هذه الملكة أو ملكة كليوباترا طبعا تنتمي إلى أسرة البطالمة بطلمي. نحن بالإنجليزي نقول بطلمي الذين حكموا مصر في إحدى حقب تاريخها القديم أو تاريخها القديم طبعا. Dan dalam masa pemerintahan Ratu Cleopatra tersebut, Ratu Cleopatra yang dimaksudkan di sini ialah yang nombor 7 ya. Cleopatra yang ke-7, iaitu yang last sekali dalam bilangan Ratu-Ratu Cleopatra yang banyak Ratu Cleopatra. Kalau kita nak pilih dalam sejarah, Ratu Cleopatra 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Yang ni yang last sekali. Maknanya dengan berakhirnya pemerintahan Ratu Cleopatra ini, berakhirlah zaman pentadbiran ataupun pemerintahan dan penalukan orang-orang Ptolemy di Mesir, dan lepas itu bermulalah era sejarah baru untuk negara ini. Dan dalam ini keratan sebenarnya dia cuba ketengahkan, Ahmad Syauqi sebenarnya cuba nak mengetengahkan sifat patriotik yang ada pada Cleopatra. Dia nak tampilkan sifat patriotik. Bukan seperti mana yang penulis barat gambarkan Cleopatra ini adalah seorang ratu yang cantik dan menggunakan kecantikannya untuk mendapat takhta dan kedudukan. Tapi Syauqi cuba nak tampilkan aspek yang lain dalam kehidupan Cleopatra. Kenapa dan mengapa beliau menarik diri dari peperangan Actiuma, yang mana pada masa itu suami dia sendiri iaitulah Antonio berlawan dengan musuh ketatnya. Nanti kalau tengok dalam keratan-keratan nanti tahulah apa nama musuh dia tu. Musuh dia tu nama Octavius berlawan dengan Antonio dalam perang yang berlaku di laut, dinamakan perang Actiuma ataupun Octiuma, berdekatan dengan kota Iskandariah. Dan di sini kenapa Cleopatra ataupun limada Cleopatra akhadat atau مهما كانت أنها تقف بجانب أنطونيو ولكنها انسحبت أثناء القتال. لماذا? Kenapa dia menarik diri tengah-tengah perang, tengah sengit berlaku? Dia pun bawa tentera-tentera dia, tarik diri perlahan-lahan dan pulang ke Iskandariah. Kenapa? Penakutkah dia ataupun dia ni macam mana? Segala-galanya terjelas dalam keratan-keratan yang kita boleh baca tu. Cuba bacalah. Keratan tu semuanya menggambarkan sebab dan alasan kenapa Ratu Cleopatra menarik diri dari peperangan itu sebenarnya adalah demi rakyat dan demi keselamatan tentera. Kalau dia teruskan juga peperangan tu, maknanya dia sengaja mendedahkan negara dan rakyat dia kepada bahaya yang akan mendatang dari serangan ataupun dari keganasan Octavius. Kerana perang memang tak pernah menjanjikan apa-apa selain daripada kemenangan ataupun di sebaliknya kehancuran. Wahakadha ayyuhal ikhwah, yuridu Ahmad Syauqi an yudhhira lana wataniyata Cleopatra, أنها تنتمي إلى وطنها مصر، أنها مصرية، وأنها لا بد
an tudahi min ajli Misr. Cleopatra ni dia berkorban demi negaranya Mesir. Tu yang cuba nak ditampilkan ataupun juzuk yang nak ditampilkan oleh Ahmad Syauqi dalam puisi ini. Nak menyerahkan ciri patriotik yang ada pada Cleopatra. Bukanlah dia penakut ataupun bukanlah dia ini seorang yang sanggup nak gunakan kecantikannya demi mendapat kedudukan sebagaimana yang digembar-gemburkan oleh mata pena orang-orang barat. Orang barat dia kata Cleopatra ni seorang ratu yang cantik jelita dan guna kecantikannya pujuk rayu orang tu, pujuk rayu orang ni, bermain cinta macam main api untuk mendapat kedudukan dan takhta dan memikat orang-orang besar. Tak, bukan begitu. Apa yang nak ditampilkan Ahmad Syauqi adalah Cleopatra ini seorang ratu yang sanggup berkorban demi negara. Itu antara ulasan yang dapat kita lihat dalam muqaddimah tentang topik yang berlaku dalam masrahiyah ini. Sebenarnya masrahiyah ini Ahmad Syauqi buat dalam 4 babak, tapi yang dia tampil, yang ditampil dalam buku ni hanya 1 babak sahaja, iaitulah di mana kalau kita perhati dalam keratan pertama tu sebenarnya perbualan antara ataupun dialog antara ratu dengan dayangnya yang bernama Charmion. Dan kenapa Charmion walaupun hanya seorang dayang tapi sanggup berbuat kalau kita kata apa, buat gosip tentang kemenangan ratu dalam pertempuran Actiuma tadi. Dalam pertempuran Actiuma yang mana Ratu Cleopatra tarik diri dan balik ke Mesir bersama rakyat-rakyat dia. Tapi dayang di istana ni dah buat satu tipu helah dan sebarkan berita tentang kemenangan Ratu. Ratu bawa pulang kemenangan dari perang Actiuma. Dia pergi cerita habis. Kalau kita baca dalam keratan ni sememangnya dia cerita si dayang ataupun nama dia tadi siapa, Charmion tadi, cuba sebarkan berita sederas mungkin dan seluas mungkin dari rumah ke rumah. Sampaikan berita dari rumah ke rumah yang Ratu Cleopatra telah memenangi peperangan Actiuma. Tapi sebenarnya tidak. Ratu Cleopatra macam yang kita katakan tadi telah menarik diri secara senyap-senyap dari 2 tentera yang bermusuh itu, iaitulah tentera Antonio suaminya sendiri dan tentera musuh suaminya iaitulah Octavius. Begitu sengit peperangan dan dia tarik diri perlahan-lahan agar kedua-dua pihak tak perasan yang dia menarik diri. Dan bila dia menarik diri, rakyat-rakyat dia pun turut sama ikut dia pulang ke Iskandaria. Tu dalam cerita ni. Tapi dalam keratan kedua ini, kita dapati Nas mengatakan bahawa Cleopatra telah mengingkari dan memang tak menerima kemenangan yang digembar-gemburkan itu. Apa yang dicakap oleh dayang itu sebenarnya tak betul. Dan si dayang pun minta maaf lah. Ampunkan Fatih wahai Ratu, katanya. Fatih tak buat lagi kalau kesalahan Fatih ini besar. Tapi dalam waktu yang sama Cleopatra selain daripada memaafkan dayang dia kata sebenarnya engkau wahai Charmion memang tak bersalah. Sebenarnya engkau sayangkan Ratu, takut orang ramai marahkan Ratu. Takut orang ramai, takut rakyat-rakyat beta yang lain mengamuk dan menyerang kita. Maka ini adalah satu pehelah yang baik dan beta tak marah. Itulah kata dia antara lain. Okey, boleh baca dalam tu semua, dalam huraian ringkas tu. Dalam huraian ringkas Okey, tentang ishtibak antara tentera Octavius dengan Antonio dan bagaimana Cleopatra berfikir sejenak. Lama dia berfikir macam mana ni, antara nak tarik diri ke meneruskan peperangan. Kalau meneruskan peperangan maknanya kehancuran. Tapi kalau tarik diri, tentera dia selamat. Sebab dia tak ada kena-mengena pun. Itu tentera suami dia dari negaranya, Antonio dari negara dia, dan si Octavius juga dari negara dia. Dia hanya berada di tengah-tengah. So, dia tarik diri. Inilah apa yang nak ditampilkan oleh Syauqi di sini, ialah tentang
sifat sayangkan negara yang cuba ditampilkan melalui watak Cleopatra, seorang ratu yang berjiwa negara ataupun berjiwa patriotik. Okey, tentang kata-kata dan juga ma'anil mufradat, saya rasa boleh dilihat di situ. Contohnya ifkun maknanya kadhib, ya la ifki, ya la kadhib, rawaw, qalu wa naqalu, dan zafarun maknanya nasrun. Begitu juga qulamatul dhufrin, al-muraduhu huna qalil. Ini antara ma'anil kalimat yang boleh dilihat di situ. Dan unsur keseterusnya ialah syarah umum ataupun huraian umum. Dari huraian umum lah sebenarnya boleh kita tahu apakah maksud yang nak ditampilkan oleh Syauqi di sini. Contohnya kita kata dalam keratan 1 hingga 7 dan keratan 8 hingga 15 di sini sami'at Malikah Cleopatra jamahir yudawi. Hutaf al-jamahir yudawi fastafsarat an masdari saut. Di situ Ratu Cleopatra mendengar sorak ataupun tempikan orang ramai bergema di luar istana dia, dan dia bertanyakan Dayang, apakah ataupun dari manakah datangnya suara itu. Lalu Sharmion akhbaratha Sharmion al-khadimah bi'anna an-nasa yu'linuna farhatahum biintisari Malikah. Bahawa Sharmion bercerita tentang si Dayang ataupun khadam Sharmion ni bercerita bahawa manusia orang ramai seluruhnya telah mengisytiharkan kemenangan, bersorak kerana mengisytiharkan kemenangan Ratu Mesir, iaitulah Ratu Cleopatra dalam pertempuran Actiuma. Dan mereka menggembar-gemburkan berita ini hingga tersebar ke seluruh kota Iskandaria. Dan di sini Ratu pun rasa kagum, rasa pelik. Huna tata'ajabu mereka wa tazkuru muttahama khusumiha min ar-rijal. Dia menyalahkan kaum lelaki ataupun kaum musuh-musuh dia ini yang cuba menyebarkan berita ini. Lalu dari sinilah si Dayang membuat pengakuan bahawa sebenarnya dialah yang mengatur segala syai'ah, segala gosip, segala berita palsu yang disampaikan ini, beralasankan apa? Mu'allilah bi'anna nas kanu yatasa'alun, kerana orang ramai tertanya-tanya, Ratu ni balik bawa kemenangan ke, bawa ke kekalahan, adat muntasirah am adat mahzumah. Lalu di sini irtarat Sharmion an tudhi'a naba'an nasri al-maz'um. Si Dayang tadi pun menyebarkan berita yang konon-konon karangnya itulah, yang tak sebenar. Itu dia. Dan di sini dia kata di sini si Dayang meminta maaf. طلب منها تطلب منها الغفران والصفح عن هذا الذنب الكبير. Dia maksudkan dengan zambi kabir ataupun dosa besar yang dilakukan oleh si Dayang kerana telah menyebarkan berita palsu. Kalau inilah kesalahan Patik, maka Patik mohon ampun, Patik rela dihukum. Tapi Ratu dengan lapang dadanya menerima pengakuan tersebut dan memaafkan si Dayang, dan mengatakan sebenarnya Dayang ni tasifuha bi annaha malakun atuf, bagaikan seorang malaikat yang memang penyayang, dan dia bukan sekadar khadim, tapi dia adalah seorang ahli keluarga ataupun lebih dari itu dalam keadaan getir. Kalau dalam keadaan susah, dia bagaikan keluarga. Dayang yang bijaksana, dan ahli dia lebih daripada seorang ahli keluarga dalam masa susah. Itulah perkara yang nak ditampilkan. Dan dalam ruang berikutnya, Ratu Cleopatra menghuraikan segala sikap ataupun pendirian yang beliau ambil masa menarik diri tadi, iaitulah alladhi kanat fihi tuwaddihu mada ijtihadaha wa sabriha fi muwajahatil mawqif al-khatir qailatan. Katanya innal ma'rakata kanat syadidah, sebenarnya perang terlalu sengit berlaku
dan antara saya berdiri ataupun beta sedang berdiri antara tentera-tentera dan berfikir akan akibat peperangan ini, di mana kesudahannya. Dan selepas timbang menimbang dan segala-galanya, selepas dipertimbangkan dengan akal yang waras, lalu beta pun kata hadhihi hukumat Roma pada qasamat nisfaini. Kerajaan Rom telah terbelah dua dan saling bertelagah, saling berperang antara satu sama lain, baik di darat ataupun di laut. Dan ni semua dia sebenarnya memang tak nak turut campur dalam pertelingkahan tersebut. Kerana apa? Kerana ikhtilaf qadati Roma yudha'fu ad-daulah wa yaj'alu a'da'aha qadirina 'ala hazimatiha. Kerana kelemahan di pihak Rom boleh melemahkan negara dan menjadikan musuhnya berupaya untuk menewaskan dia. Maknanya kerana Iskandariah pada masa itu di bawah serubung ataupun di bawah perlindungan Roma. Lalu kalau Roma lemah, maka kerajaan dia juga akan terjejas. So baik dia tak usah campur tangan. Kama tasajarra al-dhi'ab 'ala al-ghanam intihazan li ghaflati ar-ru'at. Itu hanya misalan saja. Beraninya serigala kalau dia mengambil peluang atas kelayan-layan dan kealpaan si gembala. Jadi kita pun begitulah, dia kata. Dalam keadaan ini aku ni bagaikan gembala. Aku tak mahu jadi mangsa serigala yang akan datang, yang bagaikan serigala, pihak musuh yang bagaikan serigala datang nak ngap ketika kealpaan. Maknanya baik dia tarik diri. Wa antahitu min as-sira' baina al-maslahah wal hubbi. Lalu saya pun mengakhirkan ataupun menamatkan dilema. Sira' ni kita kata dilema lah, antara maslahah. Fikir mana satu, antara maslahah ke ataupun kemaslahatan ataupun cinta. Kalau cinta, maknanya dia kena berpihak pada suami dia, Antonio. Kalau kena kemaslahatan, demi negara, demi rakyat, supaya Iskandariah tidak dilanda musuh, maka lebih baik dia tarik diri. Bila terjah janibil maslahah, dia pun berfikir selepas timbang-menimbang, fikiran dia lebih berat kepada kemaslahatan rakyat. Wahwal insihab, itulah insihab wa tarkil qaidain yatanaharan, dan membiarkan dua pemimpin tu bertelagah antara sebelum. Biarlah dia perapok dia, asalkan aku tak terlibat. Fa asbaha ana sayyidatul bihar lidha qarrartul insihab. Lalu saya ni jadi seolah-olah saya lah ketua peperangan laut ini, dan saya telah menetapkan untuk memutuskan untuk menarik diri saja dan menjaga kapal-kapal saya dari dicerobohi dan dari kehancuran dan tawanan. Daripada menjadi tawanan, pok-pok tu lebih baik kita tarik diri. Inilah kita kata kana hadzal mawqif nabi'an min hubbi li biladi. Itulah apa yang saya kata tadi. Ahmad Syauqi nak cuba tampilkan Cleopatra ni seorang yang cinta negara dan bernilai patriotik. Di mana sikap yang dia ambil ni sebenarnya terbit dari cinta akan negara, wa huwa mawqifun jadiru bil ajab. Ni dalam perenggan-perenggan akhir tu dia kata sikap yang beta ambil ni sebenarnya boleh dikagumi. Kerana apa? Kerana beta sebenarnya berbangga yang beta ini orang Mesir dan duduk dan berhak duduk di atas tahta Mesir. Berbangga dengan kemesirannya. Inilah juzuk ataupun bahagian yang kita namakan tadi Ahmad Syauqi nak cuba ketengahkan, nak cuba serlahkan dalam masrahiyah dia ini, yang Cleopatra sebenarnya seorang yang patriotik, bukanlah seperti yang digembar-gemburkan oleh pena-pena barat yang dia adalah ratu yang suka bermain dengan api cinta dan suka membuatkan orang merana kerananya. Itu tak betul. Nak dapat kedudukan, gunakan kecantikan diri. Okey. Saya rasa bahagian seterusnya iaitulah tentang mawatin jamal. Apa yang penting dalam kasidah ini, oleh kerana nas kita ini bukan dari kategori hafazan, maka apa yang penting ialah ma'ani mufradat, huraian umum, kemudian mawatin al-jamal, iaitu nilai-nilai balaghah yang ada, unsur-unsur keindahan yang cuba nak ditampilkan melalui beberapa kegunaan aspek bahasa yang kita nama bahasa laras ataupun bahasa retoriknya.
Contohnya jamaahir bisyart yang wujud isti'arah makniyah sirruha jamal wa tawdih. Itu isti'arah makniyah. Okey. Qawluhu huburun wa bishrun al-'asfu bainahuma afada ma'nan jadidan. Kemudian isti'arah makniyah yang berunsur tashkhis, naba'un yasri. Contohnya naba'un yasri, berita berjalan ataupun berita bergerak. Ni ada unsur isti'arah makniyah, iaitu dia gunakan dia tasbihkan sebenarnya dia nak tasbihkan berita ni macam orang. Jadi secara keseluruhannya dalam ucapan naba'un yasri ini membawa makna keindahan at-tashkhis ataupun unsur yang kita namakan sebagai personifikasi yang kalau dalam istilah moden kita sebut unsur personifikasi. Okey. Dan yang sebelum kita tamatkan pertemuan pagi yang indah ini, apa yang penting lagi ialah selain pada makna am, huraian umum, kita nak lihat juga benda yang bernama ta'liq wa naqd. Ta'liq. Okey. Oleh kerana syair ini merupakan puisi yang berunsur masrahi, maka banyaklah ada hiwar di dalamnya dan banyaklah banyak hiwar dan dialog dan ada watak-watak. Itulah beza dengan puisi biasa. Kalau puisi biasa bukan berunsur dialog dan tak ada watak-watak. Kalau puisi jiwa dia seorang dia aja. Tapi ini puisi ini ada watak, ada dialog antara watak-watak. Maka ni antara ciri utama yang terdapat di puisi ini. Kemudian satu teguran yang saya nak sebut di sini, teguran orang ramai, teguran para pengkritik terhadap Ahmad Syauqi. Dalam puisi ini dia kata puisi ini mempunyai dialog yang agak panjang antara watak-watak. Kerana watak-watak tu berdialog lama lah, banyak dialog dia. Kemudian gaya bahasa yang digunakan tu, contohnya si Dayang Syarmion, dia sebenarnya tak berapa sesuai kerana gaya bahasa tu tinggi dan untuk orang atasan, sedangkan dia hanya seorang dayang. Dayang lebih kredit pada raja. Dan taswir syakhsiat, gambaran watak-watak juga tak begitu tepat, di mana Syarmion digambarkan hanya seorang khadam tetapi berani mencampuri urusan politik negaranya dengan menyebar berita palsu itu ni. Itulah antara teguran untuk Ahmad Syauqi. Namun begitu anasir masrahiyah yang kita dapati agak indah, iaitulah satunya hadisah ada. Kemudian unsur masrahiyah lah, hadisah dengan fikrah dia kena ada. Lepas tu dialog dan watak-watak. Saya rasa itu saja pertemuan kita pagi ini dan semoga kita dipertemukan lagi dalam siri yang lain insya-Allah dengan izin Allah Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.